Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1 2 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar ke tak ni? Oh, Dr. Wan. Datuk Siddiq tu dah meninggal. Assalamualaikum. Ni Iman punya baju ke kat Fema ni? Kita kena buat decision sekarang. Sure. Tapi macam besar sangat lah. Cuba kau boleh pakai. Sure Kalau is yours. it's too besar for you. Dia rasa Iman punya. Memang dia size XXL. Memang beli Mami XXL. Sebab Mami ingat I tua mai sekali belikan untuk dia. Cuma ingat tak kita beli yang kecil. Yang mana ada kan? Terkecil sangat kan macam umur budak 5 tahun punya. Tak, cuba Iman pakai. Mandai sangat ke? Tengok pakai. Cuma ambil saya yang terbesar pula. Kak Fema ingat tak I Mami punya pula. Sampai memang dia. Kita dah pakai size XXL. Saya pun tunjuk sikit tau daripada Kak Mami yang pakai. Iman pun nak makan sikit. Biasa. Sebab adik potong juga style dan potong ni. Labur tak? Labur sikit lah, nak boleh abur je. Tak apalah, Iman tunggu dia tu sampai berhenti sikit. Pasal sekarang ni never. Apa nama baby devil? Never. Tak ada menarik dia tu. Gila dia. One can be used to both gauge and predict the advance of the text. Okay, kita kena tahu the first seed punya size dia. Ni first seed satu ni. Seed pertama. Okay. So, kita dah dapat tahu size the first seed, dan barulah kita boleh budget. Okay. Apakah seterusnya. Okay. Right? Okay, so figure 2.4 show the same as figure 2.3. 2.4 sama dengan 2.3. Okay, ini. Okay, sama. Okay, but in a slightly more chaotic context of the real world and actual chart of Microsoft. Ini dia bagi tahu lah. Okay, ini naik, lepas tu turun, lepas tu naik. Okay, nampak lagi real lah. Ini nampak macam dia lukis sendiri kan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke tidak? Boleh dengar ke? Assalamualaikum. Dengar ke tak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah ada orang. Tadi saya bagi salam tak ada orang kan. Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua? Baik. Okey, kita akan nak sambung balik pembacaan buku kita, buku Michael Jardine ya. Saya ada share dalam saya punya Dropbox
dan saya hantar kat email. Semua boleh download tak buku tu? Buku ni dia ni boleh download ke? Michael Jardine ni. Saya dah share dalam email tadi sekali. Sebab dia besar sangat jadi kita share je lah. Boleh ke? Saya nak tahu boleh ke download? Boleh. Boleh Okey, alhamdulillah boleh download. Okey, buku tu boleh baca lah. Tapi kita akan baca sikit demi sikit. Sekarang ni baru muka surat 21 rasanya. Baru muka surat 21. Okey, sebelum kita mulakan ni, kita nak betulkan niat dululah. Pertama sekali saya nak betulkan niat saya dulu. Saya buat ni kerana Allah Ta'ala, dan juga saya nak sedekahkan pahalanya kepada arwah ibu saya dan juga semua arwah keluarga-keluarga saya dan juga semua umat muslimin dan juga muslimat. Okey, kalau ada manfaatnya diberikan kepada mereka dan juga kepada kita lah yang masih hidup ni. Okey, jadi kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dapat kita bersama pada malam ini untuk meneruskan pembacaan. Ni dah lama saya berhenti sebenarnya, bulan 6 hari tu yang last, akhir bulan 6. So dah dekat sebulan, dekat hampir 2 bulan lah berhenti baca ni. Sebab apa, masa tu sibuk sikit dengan student punya final exam dan sebagainya. Jadi saya terpaksa stop sekejap lah untuk membaca ni. Tapi insyaAllah kita akan teruskan sampailah habis baca. Okey. Untuk buku Michael Jardine ni, okey, saya nak ringkaskan sikit lah. Okey, ringkaskan sikit apa yang kita dah baca hari tu. Okey, yang pertama kita nak tahu tentang, okey, dia sebenarnya ialah satu buku tentang technical analysis. Okey, yang ni satu, saya nak tulis ke ni, boleh tulis tak ni? Oh, tak boleh lah. Dia kena pakai draw, ya. Okey, bukunya ialah berkenaan dengan technical analysis. Okey, pertama sekali Michael Jardine nama dia. Okey, Michael Jardine. Okey, tu penulis buku ni. Okey, lebih kepada analisa teknikal. Okey, analisa teknikal. Ya, itu kita kena tengok chart lah. So kita akan tengok carta. Okey. So apa yang kita dah baca untuk 21 surat tu, yang saya nak ingat saya ingat, okey, dia ada tengok market structure. Okey. Dia tengok market structure. Okey. Okey, market structure tu macam yang saya tulis dalam buku saya lah. Okey, buku saya yang mana satu yang saya cerita. Buku saya rasa buku strategi persediaan dagangan kot, ataupun yang satu lagi. Okey, tentang market structure. So tapi dalam market structure dia beza sikit dengan saya, dia lebih detail lah. Okey, dia ada buat MSL, okey, pertama. Okey. Dia juga ada MS High. Okey, ini yang kedua. Okey, lepas tu yang ni yang bezanya. Okey, dia ada berbeza sikit dengan saya. Macam kita kalau kita tengok structure, selalunya kita tak tengok benda ni. Kita tengok dia punya structure je. Okey, dia tengok the overall structure, tapi dia tengok yang ni. Okey, untuk mengesan perubahan. Okey, perubahan atau permulaan struktur baru. Okey, permulaan struktur baru. Okey, macam market structure law tu. Okey, kalau kita tengok dalam buku dia market structure law. Okey, market structure law berbentuk ini. Okey, ni. Okey, market structure law berbentuk begini. Okey,
Ini market structure low. Okay, dia ada 3 candle yang ditengok lah. Okay, 3 candle yang ditengok. Okay, kalau selalunya market MSL ni berlaku masa downtrend masa downtrend. Masa tengah market tengah menurun. Okay, market tengah menurun. Okay, saya nak bagi sikit lah macam okay ni. Okay, ini market structure low. Okay, market structure low, dia turun low, lepas tu lower low, lepas tu higher low. So saya copy balik benda ni. Okay, ini market structure low. Okay, saya letak dalam ni. Okay. Okay, market structure low, gambar dia macam tu lah. Okay, gambarnya macam ni. Alamak, mana satu gambar dia? Undo dulu sekejap. Undo. Mana undo ni? Ada. Hilang pula undo dia. Oh, tak nampak kat sini. Ni dia. Okay. So saya letak gambar dia kat bawah sikit lah. Supaya ni. Oh, yang ni dia dah jadi lukisan. Okay. Susah pula pakai ni okay lah, saya letak je. Nanti akan betulkan balik lah nanti. Okay, ini market structure low. Dan satu lagi ialah market structure high. Iaitu kalau dia dah naik kan, dia dah naik dan dia akan turun ke bawah pula. Ni maksudnya dia nak reverse ke bawah. Okay, nak reverse ke bawah. Okay, ini market structure high. High, higher high, lepas tu low high. Ni dia punya signal. Okay, ni dia punya signal. Okay, so kita ambil ni dulu dan kita copy. Okay, buat masa ni boleh faham tak apa saya cerita ni? Saya tengah buat revision Saya tengah buat revision apa yang kita dah baca sebelum ni. Okay, kita buat revision apa yang kita dah baca sebelum ni. Okay, alright. Okay, so dia ada market structure low dan ada market structure high. So kalau market structure low tu, so maksudnya trend dia tengah turun. Okay, lepas tu dia jadi MSL kat sini. So kita nak naik, dia naik lah. Kalau yang MSH ni dia tengah naik, lepas tu dia jadi MSH. So nanti market akan turun. Okay. Okay, yang ni adalah signal yang pertama. Okay, signal yang pertama. Tapi untuk jadi market structure yang betul, okay, kita sebenarnya kena ada struktur lah. Okay, kena ada struktur yang confirm. Dia sebenarnya ada 3. Okay, 3 dalam benda ni. Satu dia panggil apa dalam bahasa sekejap okey, dia panggil mana pergi dia ni. Okey, tak apalah, nanti kalau kita jumpa nanti saya akan bagi tahu. Okey, jadi 3 benda lah kita tengok. Okey, 3 benda. Confirmation, kita akan tengok juga dengan apa lah. Dia ada 3 lah. Okey, alright. So yang ni ialah signal kriteria yang pertama, tapi detail dia mesti kita tengok lah. Okey, detail dia contoh, detail untuk mana you nak masuk. Okey, contohnya ni untuk MSL ni. Okey, you detail dia, dia punya trigger dia lah yang ni. Okey, higher low ni ialah dia punya higher. Okey, contohnya dia dah jatuh low, pergi lower low, lepas tu dia buka lagi tinggi kan. Nampak dia punya ni. Okey, dia buka lagi tinggi kan daripada low yang ni. Okey,
So trigger untuk masuk adalah kat sini. Okay, ini trigger. Maksudnya atas daripada itu baru masuk. Okay, atas daripada high ni. Okay, high yang ni. Okay, yang ni faham tak? Okay, so trigger pun kena ambil tahulah. Okay, trigger pun kena ambil tahu. Okay, sama juga dengan kalau yang ni. Kalau ni, okay, ini kalau kita dekat global market. Okay, global market you nak short. Kan? You nak short. So you dah nampak dia high, higher high, tapi dia buka low kan, dia buka low, lower high dia tu. So maksudnya dia kalau dia dah hari tu, hari yang ni dia dah break yang ni, so itu adalah trigger dia. Ini trigger. So you akan short. Okay, you short lah, jual lah. Okay. Alright, yang ni faham tak? Yang ni faham tak? Saya nak tanya rakan-rakan. Yang ni faham tak? Kita buat ini revision je ni. Belum baca lagi ni, baru revision. Yang tu faham tak? Kita ada 10 orang dalam ni. Faham ke tak ni? Faham Dr. Okey, Aiza, Muhammad Aiza Hasif, Azam Mat Yusof, Ismadi Rahim, Muhammad Syukri, Syazwan, Syarafi, Anna, Rusia, Qawi. Okey. Kita kena berinteraksi berinteraksi sebab kalau kita seorang-seorang rasa macam cakap seorang-seorang je. So kena berinteraksi lah, jangan malu-malu lah, jangan takut. Saya bukan apa pun. Okey, yang keduanya yang kita nak tahu, yang keduanya ialah yang keduanya ialah market structure tu sendiri. Okey, macam mana nak buat market structure tu sendiri. Nak tengok market structure. Ini baru signal pertama. Kan baru signal pertama. Yang keduanya dia panggil market structure tu. Okey, kita macam mana nak buat ni? Oh lama. Okey, yang ni Ni saya kena bawa ke atas sikit. Okay, tak apa. Okay, yang keduanya ialah market structure tersebut. Okay. Ketiga lah, market structure. Okay, market structure yang macam kita tahu, yang selalunya kita akan tengok kalau dalam market kan. Okay, kita akan tengok chart tu akan naik. Okay, lepas tu dia turun dan dia naik. Dia turun dan naik. Okay, yang ni maksudnya, okay, kita tengok ni dia panggil higher high. Okay, lower high, higher high, low high. Ini yang biasa kita tengok kan, betul tak? So inilah market structure uptrend. Okay, market structure uptrend. Okay, tapi sekarang ni yang berlaku yang mula-mula tadi, dia baru je daripada downtrend kan? Jadi kat sini. Okay, yang ni. Yang nombor 1 ni. Okay, yang nombor 1 tadi ni, MSL ni. Okay, dia akan jadi dekat sini, MSL. Okay. Alright. So kita tak tahu lagi, structure ni belum confirm lagi sebab tu dia cakap ada 3 benda yang kita kena tengok. Okay, tapi kalau you nak masuk short term, boleh lah masuk short term. Okay, masuk short term, so maksudnya boleh lah. Okay, tapi sekarang ni kalau untuk market structure tu dia kena tengok yang ni pun akan jadi dia sampai high tu nanti, higher high dia akan buat retracement. Okay, dia akan buat retracement. Yang ni dia panggil, okay, maka jadi dia tulis market structure low juga, high. Okay, higher, dia panggil higher higher. Okay, higher MSL. Betul ke higher MSL dia panggil? Sekejap higher MSL ke? Okay, betul lah higher MSL. Tapi kalau dalam biasa, kita dalam saham kita panggil lower higher. Okay. Sorry. Higher low. Higher low. Lower high. Higher low. Sorry. Bukan lower high. Sorry. Yang ni sebenarnya adalah lower, higher low. Okay, higher low. Saya padam ni lah. Okay.
higher low. Okay, higher low. Okay, ataupun panggil lower high ke? Lower high. Tak, higher low. Okay, higher low. Okay, tinggi yang lebih, rendah yang lebih tinggi. Okay, rendah je lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. So yang ni higher MSL. So yang ni, okay, untuk dalam seterusnya, lepas tu dia cerita tentang Fibonacci. Okay, so yang seterusnya dia cerita ialah tentang Fibonacci. Okay. Okay, saya nak tanya sebab saya rasa ada yang tak pernah dengar lagi kan, baca lagi buku ni. Betul tak? Siapa yang tahu tentang Fibonacci kat sini? Boleh tak kita dapatkan sedikit apa ni, Muhammad Aiza boleh tahu tak Fibonacci? Tak tahu Doktor. Okay, tak tahu. Hasif? Kami juga tak tahu juga. Okay, Rusia? Tak tahu dah. Okay, Ana? Kowi? Azam tahu tak? Ada Ismadi, dia semuanya senyap ni. Saya tahu sikit-sikit tak. Okey, tahu sikit. Okey, lega sikitlah saya kalau tahu sikit, boleh tolong saya. Muhammad Syukri. Pernah dengar Doktor tapi tak tahu sangat. Okey, Syazwan. Saya memang tak tahu Doktor. Okey. So majoriti tak tahu kecuali Ismadi boleh tolong saya nanti kalau saya ada saya terlupa ke tersilap ke. Okey, Fibonacci dia ada cerita tentang ni dalam buku ni. Okey, Fibonacci ialah dia macam sequence tau, sequence. Okey, dia sequence kalau kita tengok sequence nombor ni dia macam ni lah. Dia ada sequence nombor dia. Dia kalau rabbit, dia cerita tentang rabbit sebenarnya. Rabbit ni berapa kalau dia ada dua, okay, satu pasang dia jadi ni kan. Dia jadi dua pasang, lepas tu jadi tiga pasang, lepas tu jadi 5 pasang. Tapi asalnya daripada daripada satu pasang. Okay, satu pasang ni jadi 2 pasang. Okay. Betul tak? Okay, lepas tu jadi 3 pasang. Lepas tu dari 3 pasang jadi 5 pasang. Okay, tapi kalau nak tengok ni, saya bila saya cerita ni, saya macam tak tahulah, saya teringat tentang Nabi Adam dengan Hawa. Tapi tak tahulah betul ke tak, kalau kita tengok betul tak dia punya berapa anak dia yang jadi tu. Okay, kalau boleh tengok, boleh tak dapat nombor macam ni. 1, okay, lepas tu 2 pasang, lepas tu 3, lepas tu 5. Okay. So kalau untuk tumbuh-tumbuhan pun sama. Ini dia punya nombor. Okay, so nombor Fibonacci ni dia punya turutan dia macam ni. Okay, turutan dia. Ni saya kena pakai. Ini pakai Adobe . Sorry. Saya tak boleh pakai Adobe lah. Adobe dia susah sikit. Okay, saya kena pakai Open with Microsoft Edge. Adobe kita tak boleh nak draw. Okay, contoh Fibonacci punya sequence ni. Okay, Fibonacci ni sequence ni dia matematik Dia Fibonacci ni dia lahir di Pisa, Itali. Okay, menari Pisa condong tu kan, mana condong Pisa tu, kat situ dah dia lahir. So ini sequence yang dia jumpa lah. Saya tak tahulah dia jumpa ke ataupun dia dapat daripada kitab-kitab Islam ke, saya pun tak pasti. Tapi start dari 1, naik ke 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. Okay, ini. So ini dia panggil Fibonacci. Nama dia sebenarnya Fibonacci. Okay, nama mathematician ni adalah Fibonacci. Okay, kalau kita tengok contoh okay, kalau you ambil 5, okay, you kalikan dengan 5, okay, 5 kali dengan 1.618. You dapat berapa? Siapa ada kalkulator cuba tolong?
Okey. Cuba tekan nombor. 8090. 8090 kan, betul tak? Okey, Betul. 8.90. So sama juga 8.09. Okey, yang ni lah. So kalau kita ambil 8 pula. 8 kali 1.61. Dia buat berapa? 12.88. Okey, 12.88 tu sama juga 13 lah, betul tak kan? Kan? Okey, kalau 13 pula, you kali pula dengan 1.618 tadi. Jadi berapa? 21.034. Okey, 21. Okey, you dapat 21. Betul tak? Sama tak? Okey, so sebab tu, okey, dia punya pertumbuhan dia adalah 1.618. Itu dia panggil golden ratio tu. Pernah dengar kan orang panggil golden ratio? Okey. Tapi kalau you tengok 13 pula, okey, you kali dengan 0.618. Berapa? 13 kali dengan 0.618. Berapa? 21.034. 13 kali 0.618. 8.034. Okey, nampak dia terbalik dia terbalik. Okey, kalau kita tengok, okey, dia kalau ni dia akan jadi 0.6. Okey, 0.6. So 13 tadi, okey, 13 dia kalau ke belakang dia jadi kali 0.618. Okey, 8 kali 0.6. Okey, 8 kali 0.618. Okey, dapat 5 Betul tak? Betul. Okey. So you dapat 5. Samalah, semua sama. Tu okey, kalau you ambil nombor ni pula. 377 kali 0.6. Okay. 377 kalikan 0.618. You akan dapat 2. Berapa? Halo. 232.98. Ya, 232.98 ataupun ianya adalah 233. Okey? Nampak? Okey, 233. Okey? So, dia kita maksudnya yang 1.618 ni dengan 0.618 ni kita panggil golden ratio lah. Okey, golden ratio. Okey, golden ratio. Ratio yang selalunya pergilah. Maksudnya harga tu selalu pergi ke situ. Tapi dia ada banyak lagi Contohnya kalau dalam Fibonacci tu dia ada banyak nombor lagi. Contoh 0.82, 0.618 ni ada, lepas tu 0.7 kalau you tengok dalam you punya carta tu kan. Lepas tu you ada 0.5. Itu semua kita pakai juga tu. Tapi golden ratio dia adalah yang ni. Okey, golden ratio dia. Okey, sekarang ni siapa nak test? Okey, kenapa 1.618 ni betul ke 1.618 ni benda yang selalunya jadi? Okey. Ada tak kalau siapa-siapa ada tali tape, siapa di sini boleh selalu pergi menjahit ke, ukur baju ke, siapa ada sekarang ni ada tali tape macam ni lah, macam ni. Siapa ada? Ada siapa-siapa ada tak? Untuk mengukur. Saya nak minta tolong ukur sekejap supaya kita dapat buktikan yang ratio tu. Siapa ada? Dan sanggup volunteer. Ada tak siapa-siapa? Sorry doktor, tak ada lah sekarang. Okey, kalau tak ada lah. Kalau tak ada saya dah kena buat, nampaknya saya dah kena demo ni. Kan? Saya nak kena demo kan? Okey. Alright contoh kalau saya ukur daripada hujung rambut saya ni sampai hujung kaki. Okey.
saya punya tinggi ialah 100, dulu sepatutnya 170 tapi macam sekarang dah rendah sikit. Mungkin tak pakai kasut. 165. Okey, sentimeter. Okey, 165 sentimeter. Lepas tu saya ukur pula, okey, saya punya daripada pusat saya sampai ke kaki. Okey. So sekejap saya nak ukur, saya lupa dah berapa. Pusat ke kaki. Tolong. Okey, 94. Okey. Jadi 94. Cuba kita ambil. Okey. Tadi saya 165 bahagi dengan 94. Okey. Tak berapa betul juga lah, 1.75. Okey, 1.75. Patutnya lebih kurang 1.61. 1.61. Mungkin saya salah ukur lah. Okey. Dia akan jadi 1.61. Okey, dia akan jadi 1.61 je. Itu sebab tu dalam pertumbuhan ni dia ada golden ratio lah, lebih kurang lah. Tapi saya kira ni 175 tak berapa betul lah. Sepatutnya 1.61 lah. Okey. 1.61. So kalau you ada masa, you cuba ukur. Okey. Daripada hujung rambut sampai kaki, lepas tu you ambil daripada pusat sampai ke hujung kaki. Okey, dan bahagikan dia. Okey, dapat tak 1.618? Okey. So itu adalah the golden ratio of Fibonacci. Sama jugalah macam bahu sampai ke hujung tangan, hujung jari you. Okey, lepas tu you ambil daripada siku sampai hujung jari. Berapa? Okey, dapat tak 1.61? Okey, dapat tak 1.61? Okey. Alright. Ini belum masuk lagi baca ni. Okey, lepas tu nombor Fibonacci ni, okey, lagi satu untuk dia kira apa ni? Macam mana kita nak kira contohnya macam tadi kita nak kira daripada bahu ke siku kan, bahu ke siku dan sebagainya kan. So macam mana kita nak kira yang pertama tu untuk kita kirakan dia nak jadikan 1.61 tu. Yang tu ialah masalah dalam kita ni. Macam mana kita nak kira selalunya. Okey, yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Okey. Ini dia panggil apa? Okey, dia panggil apa dalam yang saya dah baca dah itu dia panggil seed. Okey, seed. Iaitu benih. Benih ataupun permulaan kepada wave. Okey, permulaan kepada wave ini yang patutnya kita nak kira ni. Okey, yang ni yang kita nak kira. Yang ni faham tak? Benih tu. Patutnya saya kena lukis bawah sikit. Okey. Benih ni faham tak benih? The first wave lah benih tu. Okey, yang saya perasan lah, kesilapan saya lah masa saya mengira benih ni. Okey, ialah saya ambil low sampai high. Okey, saya ambil low sampai high. Selalu saya buat, bila saya buat saya buat dia punya pengiraan tu. Okey, contohnya kita tengok chart tu macam ni. Okey, lepas tu dia kan retrace kan. Lepas tu dia naik balik kan. So saya ambil daripada yang ni dengan yang ni. Okey. Ini saya jadikan benih. Tapi sebenarnya, okey, dalam apabila saya baca tu, dia kena kira ni juga. Dia kena kira berapa candle dia ni. Okey, dia kena kira. Okey. Buku Makan Jadi beritahu 8 ke 13 candle. Okey, masalahnya saya dulu kadang-kadang 5 candle je. 5 candle pun saya dah kira ni sebagai satu. Okey, 5 candle pun saya dah kira sebagai benih. Sepatutnya dia sampai walaupun dia contohnya walaupun graf dia macam ni. Okey, dia naik, okey, lepas tu dia turun naik turun trend, turun naik kan. Dia
Yang ni baru sampai 8, candle 8. Contohnya baru sampai candle 8 ataupun sampai ke 13. Patutnya kita kena kira, okay, the first tu daripada sini sampai ke sini. Okay, ya, ini kawasan inilah kawasan, okay, seed. Okay, saya dulu ambil sini je, dari sini dengan sini. Walaupun ini 5 candle. Okay, kenapa dia pakai 8 ke 13 candle? Okay, kenapa dia pakai 8 ke 13 candle? Kalau kita tengok sekuen Fibonacci. Okay, 8, 13. Jadi maksudnya untuk sesuatu pertumbuhan tu dah maksudnya dah cukup matang tu at least 8 sampai 13. Yang ni faham tak? So kalau yang ni belum matang lagi lah, dia belum lagi sampai satu pertumbuhan dia lagi lah maksudnya. So itu selalunya pakai 8 ataupun 13. 8 sampai 13 ni lah, inilah patutnya kena pakai. Okay, untuk seed. Okay, untuk seed dia. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam dia punya ni mana? Ini. Okay, dia punya ni. Okay, dia punya ni. Okay, nampak? Okay. Dia tak ambil, patutnya kalau kita ikut macam saya dulu, saya ambil ni low. Okay. Ini high. Okay, ini dah patutnya wave 1. Tapi memang dia pakai juga wave 1. Cuma dia seed tu ialah sini. Okay, seed tu adalah yang sini. Sebab apa dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 candle. Okay. So antara 8 sampai 13 patutnya. So yang ni adalah seed. Okay, the seed. Okay. Ini adalah the seed. Macam dulu saya kira ni. Sebab tu saya punya pengiraan untuk jadi 1.61 tu salah sikit lah. Sebab kita kira dari sini. Okay. So kali dengan 1.61. Jadi dia mungkin tak sampai yang sepatutnya. Kita dah tertipi awal. Okay, tapi kalau kita kira 8, at least 8 candle ataupun 13, so mungkin kita akan dapat lagi tinggi sikit lah. Sebab apa, yang ni memang dia dah retrace mula-mula dah. Okay. So the seed tu, okay, dia pakai 8 ke 13. Dia ada cerita kat sini Dia ada cerita kat sini. Mana? Okay, nampak ni. Okay, saya highlight lah ni. Okay. Between 8 to 13. Tak boleh pula. Okay. Between 8 to 13 ni. Okay. Nampak ni? So, kalau kita pakai daily candle, okay, kalau pakai daily candle kena 8 hari lah. Paling-paling pun. Kalau daily candle. Tapi kalau kita punya ni, yang ni dia pakai 13 minit. So maksudnya satu candle 13 minit. Okay. So bergantung kepada time frame you. Okay. Kalau you pakai time frame daily, so maksudnya 8 hari. Minimum mesti 8 hari. Dah seminggu you dah tengok barulah you katakan itulah satu seed. Satu seed. Kenapa penting seed ni? Ialah apabila kita nak kira tu nanti. Kita nak kira yang ni. Okay. Kita nak kira dia punya untuk dapatkan Fibo tu yang 1.61 ni. Okay. So dia dasarkan yang ni. Okay, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 candle. Yang ni 11 candle okey lah. Sebab antara 8 dengan 13. So yang dia punya 100% tu adalah pada yang candle ke-11. So dari situ baru kita dapat 1.61. Nampak kat sini 4. Lepas sampai 1.61 orang pun dah jual. Nampak dia jatuh. Okay, dia jatuh. Sampai dia TP dia dah jual. Tapi kalau kita pakai sini, kalau kita pakai kat sini, sepatutnya kita 1.61 kita tak sampai sini. 1.61 kita mungkin sini je. Ataupun sini je. Okay, faham tak? Faham tak tu? Mana orang? Ni. Faham tak? Faham doktor. Ya? Okay, faham Faham. Okay,
Okay, sebab the first yang paling penting ialah masa time kita nak kira seed tu. Yang seed tu untuk kita kira dia punya kenaikan tu. Sebab apa? Kita tahu, Fibonacci beritahu, okay, untuk satu-satu kenaikan tu dia akan jadi 1.618 kan? Untuk satu grow, okay. Kita tengok nombor Fibo tadi kan? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Daripada 5 ke 13 tu 1.61. Kalau daripada 5 ke 8 tu pun 1.61. Okay? Jadi maksudnya kalau kita punya seed tu adalah kita kira betul, okay, kita kira betul, maka untuk kita dapat 1.61 tu betul lah sikit. Betul lah. Sebab tu lah yang ni saya punya kesilapan lah yang saya buat dulu. Saya ambil dari sini. Saya ambil daripada low dengan high ni. Ini sebagai seed saya. Okay. Walaupun 1, 2, 3, 4 candle. Nampak? Kan? So, saya punya seed saya ni dekat sini. Okay. Tapi sepatutnya tak cukup. Bila saya dah baca ni, baru saya faham kenapa kadang-kadang saya punya projection tu, kenapa lepas tu harga naik lagi? Okay, sebab apa? Kita dah terkurang kan? Dia sepatutnya kena ada 8 ataupun 13. Okay, 8 ataupun 13. Okay, yang ni saya dah baca hari tu. Okay, jadi ni muka surat berapa? Muka surat 21 saya dah habis baca sampai muka surat 21. Okay, dekat sini. Okay, 8 ke 13. Okay, so using Fibonacci to forecast. Okay, boleh tak sekarang ni kita nak start baca? Ready tak? Okay. So sekarang ni kita akan pakai Fibonacci lah sekarang ni. Kita dah start masuk kepada Fibonacci lah. Okay, Fibonacci. Okay. So kita akan start baca Okay. Using Fibonacci to forecast wave. So maksudnya kita nak forecast wave tu. Okay, wave tu macam mana. So kita dah identify the seed wave ni. Seed wave ni yang paling penting ni. Seed wave ni. So we can use the Fibonacci growth ratio to estimate how high the next wave. Kita nak tahu berapa tinggi dia boleh pergi. Okay, first wave yang ni. Retrace. Kita nak cari yang ni. Ni. So yang ni lah 1.61. So maksudnya ini MSL kita. Ini higher MSL. Okay, inilah dia breakout. Kan lagi kan. So dia breakout lagi. So kita nak dapatkan sampai 1.61. Target kita 1.61. Okay. 1.61. Okay. So this is useful because it tells us when to exit. Ini kita nak exit sini. Kita nak exit sini. Okay. Kita tak nak exit dekat sini. Dekat kan. Banyak lagi yang ni kan. So kita pun tak nak exit. Kita pun tak nak target terlampau tinggi. Dia dah jatuh. Kan. So sebab tu kita nak try to forecast dia punya exit tu lebih kurang kat sini lah. Tak terlalu awal, dia ngam-ngam, sweet-sweet lah. Tapi kalau dia tak adalah sampai maksudnya ngam-ngam kat situ. Tapi kita target lah, dia mungkin 1 sen ke bawah daripada kita punya TP ke. So itu dah okey lah kot kan. Okay. So note that the ratio do not tell us with any certainty that there will be a subsequent wave. Okay. Okay, yang ni satu lagi. Ratio ni dia tak beritahu kita betul ke tak. Okey, contohnya dia dah naik sini. Ni seed ni, dia naik. Tapi kita tak tahu lagi dia nak, betul ke dia nak naik wave kedua ni. Okey, ni wave 1. Sorry, wave 3. Ni wave 2, ni wave 3. Ni kalau Elliott wave Okey, siapa sini tahu tentang Elliott wave? Okey, Elliott wave ni kita ada 5 kan wave. Kalau impulse wave dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini impulse wave. Lepas tu ada correction A, B, C. Okay, so ini impulse dan correction dia. So dia ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Wave 2 dan 4 ni adalah correction. Okay, yang ni ialah wave impulse. Okay, wave naik. Okay, lepas tu ada lagi satu, ini correction juga ni. Okay, A, B, C. Okay, itu adalah Elliott wave. Okay.
Mungkin dalam ni buku ni saya rasa dia akan pakai juga Elliott wave Dia akan pakai juga Elliott wave. Okey, ni kita padam. Okey, yang ni kita tak tahu lagi, okey, sama ada dia ni akan jadi wave seterusnya atau tidak. Okey, dia beritahulah. Okey, jadi sebab tu kita kena tengok dulu. Okey. So, note that the ratio does not tell us with any certainty that there will be a subsequent wave. Okay. Even if there is a subsequent higher wave, okay, they do not tell us with any certainty that the wave will reach to the projected Fibonacci target, or if it does, that it will not continue much further beyond. What the Fibonacci sequence does tell us very clearly, and within the law of averages, where the most ideal place is to exit our trade. So maksudnya kita pun tak tahu dia akan naik lagi ke, dia akan apa ke, tapi secara puratanya kita boleh exit dekat 1.61 tu. Macam tu. Faham tak apa yang saya cerita ni? Apa yang saya baca dan faham? Kalau saya salah faham, boleh tak bagi saya cadangan yang lain lah. Faham tak apa yang saya cerita ni? Tak faham dok. Boleh tak tunjuk example? Example dengan carta. Dengan contoh. Okey, carta contoh betul lah. Ni lagi susah lah ni. Okey. Kalau dengan carta okey macam nak kena cari dulu. Okey, kejap. Kita tengok carta apa yang sekarang ni yang tengah. Okey. Kejap Kita buka carta lah macam tu. Okey, kita tengok buka carta. Kalau buka carta dia akan lagi complicated. Okay, tapi tak apa. Kita try tunjuk satu. Okay, saya suka pakai trading view. Okay, saya nak tengok penyaring saham. Okay. Yang ni saya pakai penyaring saham. Okay, kalau saya nak pakai volume. Saya nak tengok volume. Okey, tengok Brahim ni lah contoh ni sebab dia volume tengah masuk. Okey, kenapa saya cakap volume tapi fundamental out fundamental out. Okey, ini kita tengok and technical je. Sekarang ni Brahim volume tengah masuk. Okey, kita buka. Tapi macam salah pula buka Brahim ni. Takut kan kalau ada yang terceduk kan. Sebab dia PN17. Okey. Dia ni PN17. Okey. Tapi tak apalah sebab dia volume tengah masuk, saya buka je lah. Okey, jangan, ni bukannya buy call ke apa, ini cuma nak tunjukkan kalau ada lah. Ada tak MSL, payah juga nak tengok counter ni. Susah tengok counter ni Okay, kita tengok bintai lah. Tengok bintai okey tak? Tengok chart dia. Okey, bintai ni MSL dia kita dah ada nampak tak kat mana? Gini tak berapa clear sangat MSL dia kan. Tapi nampak dia punya yang ni je lah tak berapa nampak sangat lah. Tak berapa clear sangat lah. Tapi ini nampak lah ni, yang ni. Okay, dia mula-mula ada low, lepas tu lower low. Tapi dia ni sama kan. So mungkin ni dia boleh katakan MSL. Lepas tu dia naik. Okay, dia naik kan. Dia naik tu trigger dia patutnya kat sini. Okay, trigger dia patutnya kat 34 sen setengah. Lepas tu dia naik lah. And then dia retrace sampai jatuh lagi daripada yang bawah tu. Okay. Tapi yang ni kita tak nampak MSL ni. Kita tak nampak MSL dia.
Okay, market structure low dia kita tak nampak lagi sebab dia punya ni. Tapi kita lah susah nak nampak ini. Tiba-tiba dia naik je. Okay, tiba-tiba dia naik. Okay, so dia naik banyaknya. Oh, okay, dia naik banyak. Okay, kalau cuba buka weekly, ada tak nampak MSL dengan MSI? Okay, kalau buka weekly, mungkin nampak sikit kot. Okay. Okay, dia buat lower low. Tapi kat sini dia tak pecah lower low yang ni kan. So dia tutup atas sikit. So maksudnya mungkin yang ni kita boleh katakan dia ni pun tak cantik jugalah MSL dia. Okay. MSL dia tak berapa cantik. Tapi kalau kita katakan ini adalah MSL, sebab ni kita katakan ini double bottom. Okay. Ada double bottom. So kita akan beli trigger hanya selepas yang ni. Yang line merah ni. 34 sen ni. So lepas line merah ni kita masuk, dia akan naik. Dia naik kan? Dia naik. Okay, dia naik. Sekarang ni dia naik. Okay, tak ada kesian. Dia tak ada retrace pun. Okay. Ada retrace tak nanti? Rasa-rasanya ada retrace tak? Ya, ini mesti akan buat retracement tapi kita tak tahu kat mana dia nak retrace. Sebab apa? Kita tak tahu kat mana seat dia lagi ni. Baru ada 2 candle. Okay, dia ada baru 2 candle. Kan? Kalau weekly baru 2 candle. So macam mana nak tahu dia punya seat? So kalau tukar balik, okay, kalau kita tukar kepada 4 jam. 4 jam pun susah nak tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ada 6 candle. Okay. Kalau 1 jam. 1, 2, 3, 4, 5. Ni mungkin dah ada lah. Okay. Ni mungkin dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Ini boleh katakan the first seat lah. Okay, first seat ada sampai 13. Ini. Okay, yang ni adalah first seat. Sebab ada 13 candle. Okay, ada 13 candle. Okay, cuma dia punya retracement tu tak ada kat sini. Dia tak ada retracement. Dia terus naik. Okay, dia terus naik. So, tak ada retracement. Sepatutnya dia ada seat 1. Okay, seat. Lepas tu dia retrace. Lepas tu baru dia naik. Okay, tapi kalau kita kita anggap dia tak ada retracement pun. Okay, kalau kita buat Fibo. Okay, Fibo 1.61 patutnya sampai kat mana? Okay, kalau 1.61. Mana Fibo ni? Sini. Fibonacci. Ni. Okay. Sekejap pakai anjakan senang. Okay, kalau 1.61 sepatutnya sampai sini je. Okay, sampai 40 sen. Okay, sampai 40 sen je. Patutnya kita dah ambil profit dah sini. Okay, kalau pakai ni lah. Kalau pakai 1.61. Tapi dia dah pergi sampai 4.23. Hampir 4.23. Okay. So dia dah tinggi dah daripada yang ni. Okay. Okay. So yang ni contoh. Okay, ini contoh. Tapi kalau untuk you buat ni memang you perlu praktis banyak lah. Praktis banyak. Okay, saya nak pergi balik kepada ni. Okay, maksudnya apabila kita nak kira yang first seat tu, yang ni yang susah ni. Seat pertama tu. Okay, seat pertama tu. Contoh tadi kan saya terpaksa kira ikut jam kan. 1 jam. Baru dah dapat seat pertama.
Okay, tapi kalau kita tengok dia punya kenaikan pun dah lebih daripada 1.61. Kita selalu akan target dekat 40 sen. Iaitu kalau daripada harga dia 37 sen setengah sampai 40 sen je kita target. Okay, 40 sen tapi dia dah naik lebih dia. Dia naik lebih daripada 40 sen. Okay. Alright. So yang ni agak agak subjektif juga. Okay, you nak ambil mana seed tu yang penting tu lah, yang seed tu. Okay. Tapi kalau bintai tadi tak ada retracement pun, dia naik je. So maksudnya mungkin juga yang kenaikan tu adalah kenaikan satu. The seed. Okay, the seed. Yang semua ni adalah seed. Okay, yang ni adalah seed ni. Okay, sebab tak ada retracement. Ataupun yang ni mungkin jugalah yang atas ni tapi baru satu candle. Okay, dia turun kan. Naik, dia turun ni baru satu candle. So maksudnya tak cukup lagi. Okay. So dekat sini lah agak subjektif lah kat sini. Okay. Jadi macam mana kita nak kira contohnya 1.61 tu. Okay, you ambil daripada sini tolak yang ni. Okay, yang ni tolak ni kali 1.61. Okay. Faham tak? Okay, you ambil you punya seed tadi. Okay, yang ni 1, 2. Okay, 2 tolak 1 ni. Okay, contohnya lah. Ini 20 sen. Ini 10 sen. So, you akan dapat berapa? 10 sen lah kan? 10 sen kali dengan 1.61. Okay, so you akan dapat berapa? $16, betul tak? Okey. Macam mana dia buat kira? Okey, tengok ni. Okey, yang ni 54 sen setengah. Okey, 54 sen setengah. Yang ni 55.76. Okey, you dapat 1.21. Okey. Jadi sekarang ni kalau nak dapatkan target dia ni, target dia iaitu 1.61 ni. Okey, kita ambil tadi kalau you tak pakai inilah carta Fibonacci tu yang macam tadi saya pakai tu. Okey, you akan ambil ni 1.61 kali dengan 1.618 to get 56.5. Okey. 1.21 kali 1.618. Okey, tambah 1.95. Okey, tambah 54. Okey. You tambah balik contohnya. Okey. 1.21 kali dengan 1.618 sama juga 1.95 Okey, 1.95 So yang 1.95 ni tambah balik dengan okey, 1.95 ni tambah balik dengan 54.55. Okey, tambah dengan
Okay, 54.55. So, tambah 54.55, you akan dapat 56.5. Okay, faham tak? Faham tak? Contoh saya pakai yang ni lah. Okay, saya pakai yang ni. Okay. Yang ni, okay. Kita ambil ni daripada 33 sen setengah, betul eh? Okay. So, you akan ambil yang ni tolak dengan 37 sen setengah. So, yang ni adalah 37 sen setengah. Okay. Boleh tak saya tulis sini ya? Tak boleh. Dia nak lighter ni. Sekejap kita ambil ni lah. Cara kira dia senang je. You ambil ni, ambil perbezaan dia. Okay, ambil perbezaan dia antara permulaan dengan sampai dia punya ni lah. Ambil perbezaan seat tu. Okay, ambil perbezaan seat tu. Saya nak lukis ni kena pakai draw. Text, nota. Sekejap mana? Ni. Okay. Okay. Okay, so sekarang ni bawah dia 33 sen setengah. So yang ni adalah 37 sen setengah. So 0.375 okay, tolak dengan 0.335. You dapat berapa? Okay. 0.375 okay, tolak dengan 0.335. Okay, you dapat 4 sen. Betul tak eh? Ini 4 sen. Betul eh? Betul. Okay, 4 sen. So, 4 sen ni pula, okay, you untuk dapatkan 1.61 tadi, okay, you kalilah dengan 1.61. Okay. So, 0.04 kali dengan 1.618. So, you dapat 6 sen. Okay, sepatutnya kenaikan yang ni mesti 6 sen. Okay, so maksudnya 37. Okay, 0.375 tambah 0.375. Tak dapat pula 0.43. 0.43 patutnya. Okay, 0.43 patutnya dekat sini. Sini. Okay. Tapi ini tak sama Okay, ini tak sama. Tapi sepatutnya sampai kat sini, 0.43. Kalau ikutkan kepada markah Jardine punya. Okay, kalau ikutkan markah Jardine punya, dia akan jadi macam tu. Okay, kalau kita ambil ni 55.7 tolak 54.5. Okay, 55.7 tolak 54.5, you akan dapat 1.2. Kan? 1.2. Okay, 1.2 kali pula 1.618. So, you dapat 1.9. Okay, 1.94. Tambah balik dengan 55.7 ni. Tambah balik dengan 55.7. Okay. You akan dapat 57.6. Saya salah. Yang ni 56.5. Sorry. Salah ni. Kejap. 1.21 betul. Okay, ini betul Okay.
Sorry lah, matematik ni kadang-kadang kita kena betul balik. Okay. 1.21 multiply by 1.68 to get 56.9. 1.21 multiply by 1.618. Okay, 1.21 kali dengan 1.618 dapat 1.95, betul tak? 1.95 tambah 54.55. 54.55. Oh, ambil ini. Sorry. Sorry. Patutlah salah. Okay. 54.5. Bukan ni. Bukan 55.7. Okay. Bukan 55.7. Okay. Tapi. Okay. 54.5. Ambil daripada bawah sekali. 54.5. Tambah 1.94. You dapat 56.5. Okay. Yang ni clear tak? Ini clear tak? Kalau clear ni saya nak try balik dekat carta trading view tu. Yang ni clear tak? 56.5 ni, yang ni. 1.61 ni. So you Clear. okay. Kita pergi balik trading view. Saya rasa saya tersalah kira ni. Okay, trading view patutnya kita kena ambil, okay, ini ini dapat 0.04 kan, betul tak? Kan? Ini 0.04, tapi 0.04 ni, okay, tambah balik dengan yang bawah, iaitu berapa? 33.5, 0.335 sama juga, okay, 35 tambah 0.04 40 sen. 40 sen. 40 sen ke? 40 sen betul lah Sekejap Sorry, silap. Bukan 0.04. Okey, silap. 0.06. 0.06. Okey. Sebab apa 0.06? 0.04 kali 1.618. Betul. Thank you. Okay. Alright. 0.04 ni, yang ni, perbezaan ni tadi. Okay, yang ni 0.04 Ni 0.04. Okay. 0.04 kali dengan 1.618. So dapat 6 sen. Kan? 6 sen ni tambah balik dengan 33.5 tadi, you dapat 40 sen. Okay. So nampak macam mana patutnya kita target 40 sen. Tapi bintai ni memang harga dia terlebih lah. Okay, so sekarang ni faham tak macam mana dapat 1.61 tu? Okay, kita kira berapakah seed tu yang ni. Okay, dapatkan perbezaan dia kali dengan 1.68, so tu target kita. Kalau kita tak ada lah, contohnya kita punya chart ni tak ada lah Fibonacci ni, so kita boleh buat sendiri, kita buat macam tu lah. Kenaikan bawah, yang atas ni tolak bawah. Okay, contoh ni semua tak ada lagi ni. Allah. Contoh ya, yang ni semua tak ada lagi. Kita baru sampai sini. Okay, baru sampai sini. Yang tu tak ada lagi kan? So kita nak target mana? 1.61 ni, iaitu 40 sen. Ya. Tapi kalau tiba-tiba dia naik lagi, itu rezeki lah. Kan? Mungkin you nak ambil separuh dulu. Tapi selalunya 1.61 ni dia akan turun balik selalunya. Tapi ini dah naik lebih ya. Naik lebih. Mungkin seed tu tak betul kot. Seed yang kita buat ni tak betul. Alright. So yang ni okey tak? Nak dapatkan 1.61 ni. Okay. Okay. So lepas tu kita tengok yang ni kita dah dapat. Okay, iaitu tadi saya baca sampai mana? Okay, this is the beginning of the wave as determined by the MSL. Okay, MSL yang ni. Okay, ni MSL. Beginning of the wave because it's also the low point of the previous trading range and it is the start of the seed wave. Okay, ini yang start dia lah. Starting seed wave dia.
Okay, dia daripada downtrend, lepas tu dia nak reverse kan. Okay, lepas tu at this point, we do not yet have any idea whether a reversal will occur. Kita tak tahu pun. Tapi kita hanya ada gerak hati lah. Okay, mungkin akan reverse. Okay. Sebab apa? Kita tak nampak lagi candle-candle yang atas ni semua. Kita baru tahu yang ni. Kan? So, this is the end of the first wave. Nombor 2 ialah the end of first wave. Ini. Okay, the end of first wave as determined by the MSH. Okay, iaitu the market structure high. Okay, dia buat high, higher high, lepas tu higher low. Lower high, lower high. Kan? So, maksudnya dia akan buat retracement. So, bila dia buat retracement pula, kita tengok, okay, dia buat retracement, dia retrace betul-betul dekat, kalau ini, dia retrace ni mungkin dekat 50%. Okay? Dekat 50%. About 50% of the range. Daripada kenaikan dia. Okay, kenaikan dia tadi ni kan. So, 50% dia turun. Okay, dalam buku ni, dia ada cerita lah sebelum ni dia ada cerita. Selalunya, bila dah turun 50% tu, trader akan macam dalam dilema tau. Nak naik ke nak turun. Selalunya kalau dah 50% tu. Dia retrace 50%, okay, selalunya trader akan dilema sama ada chart ni akan harga akan naik ataupun harga akan turun. So kalau harga akan naik, momentum akan, kalau contohnya ada momentum, dia akan naik lah. Okay, dia akan naik. So sekarang ni dia akan retrace, okay, retrace back down from the initial advance to the MSH. Typically the price moving upward with strength, the retracement will be at 50%. Kalau dia punya tu momentum dia memang ada uptrend lah. So dia akan bagi kepada 50%. Tapi kita ada juga kadang-kadang ada sampai 23%, ada sampai 38%, 23%, dalam sekali sampai habis. Langsung tak ada ni kan. Yang tu yang terjadi yang kadang-kadang kita buat tu, yang kita beli tu. Okay, this is previously mentioned point where buyer and seller take pause and try to decide what to do next. As you can see in this example, the main candle body of the MSH found support at 50% retracement. Pivot ini. Dia kat sini, dia stop dekat sini. Ini 50%. Okay, retrace 50%. Okay. So after the third candle of the MSI has closed, we have the first indication. Ni saya cakap tadi indication ni. Okay, of a trend reversal from short to long. Indication. The first indication, okay, iaitu selepas ini. Yang third candle ni, 1, 2, 3 kan, dia dah break. Dia dah break 2 ni. Okay, kita tengok structure dia kan, naik, turun, naik. Kan dia break ni. Okay, dia break balik yang dia punya 100% tadi tu. So bila dia break 100% tu yang kita nak masuk. Kita kena masuknya buy on breakout ni. Doktor. Okay. Ya. Dekat skrin saya tak nampak lah buat yang doktor share. Tak nampak ke? Yang lain nampak tak? Saya pun sama, tak nampak. Oh tadi nampak? Daripada tadi. Oh daripada tadi tak nampak? Ya. Sekejap. Nampak screen. Okey, baru nampak jelas. Okey, baru nampak. Okey, jap. Kita ambil air dulu. Okey. Kejap. Dekat sini je air kopi saya. Okey, kita akan sampai pukul 10 sebab kita tak nak lama-lama, nanti korang pening, saya pun pening. Ya, orang dewasa ni dia kena sekejap je, sejam setengah pun dah berat lah. Okey, boleh Setuju doktor, setuju. Boleh. Alright, so maksudnya indication dia, okey, sebab dia mula-mula yang ni ialah seed. Okey, ini ialah seed. Okey, ini seed. To retrace. Ya, okey, yang dalam case ni dia retrace 50%. Kan? Lepas tu candle yang ini dia dah break, nampak? Ini yang dia break tu. Ini maksudnya confirm lah dia uptrend. Okey, tapi kita ini panggil buy on breakout, POB.
Okay, tapi kita nak target kat mana? Itu yang kita target kat 161. Okay, yang ni. Ya. So kita target situ. So dapatlah yang tu. Kenaikan yang ni. Okay, yang ni. Kenaikan ni. Lepas tu kan dia turun. Dia retrace balik. Okay. So a trend reversal from short to long after the MSL trigger long. Price move above the high of the third candle in MSL. We have a confirmation. Okay. Of the trend reversal. This is also one possible entry point for a long trade. Once price subsequently move above the previous MSH at point 2, we finally have a registration of the trend reversal. So maksudnya tu saya cakap tadi, 3 proses ni. Tadi saya lupa. Pertama, indication. Saya tulis kat sini lah. Kedua, confirmation. Ketiga, registration. Okay. Dia ada tiga ni. So pertama ialah indication. Indication ni you tengok yang MSL tadilah. Okay. Indication dia. MSL kan. Oh, dia ada MSL. Dia dah buat MSL. Tapi kita boleh masuk juga masa kat MSL tu. Okay, tapi short trade lah. Kan. Kedua ialah confirmation. Confirmation tu maksudnya dia dah break yang dua tu. Okay, dia dah break dua. Okay, dia dah break sini. Ini confirmation lah. Okay. Lepas tu registration. Registration ni maksudnya inilah uptrend. Dia dah register dia sebagai uptrend. Okay, reversal. Confirm. Okay, registration. Alright. Okay, saya simpan dulu ni. Save dulu. Okay, ini doc. Apa nak panggil lah? Fibo. Jadi. Okay. So maksudnya barulah confirm. Okay, barulah confirm. Barulah registration to confirm. Mana pergi? Ini. Barulah confirm. Okay, 3-step process: indication, confirmation and registration. Okay. So maksudnya lepas dia point 2, itulah registration of the trend reversal. Okay. Okey, cuba kita tengok balik yang ni. Apa yang dicerita ni. Okey, untuk kita fahamkan betul-betul lah. Okey. After the third candle of this MSL has closed, we have the first indication of a trend reversal from short to long. Okay, after the third candle of the market structure low, yang ni ialah MSL kan? Market structure low. 1, 2, 3. Okay, ini MSL, sorry, ini MSL pertama. Okay, ini MSL pertama. Third candle
maksudnya 1, 2, 3. Okey, yang ni saya pun tak berapa nak faham apa yang dia cerita ni. Tapi yang saya faham maksudnya kalau dia dah break yang dua ni, dia dah break dua ni ialah confirm lah. Confirm dia uptrend lah. Okay, yang break dua ni. Tapi yang dia punya penerangan tentang ni. After the third candle of this MSL. Jangan kita baca dari sini. This is the higher MSL is also represent the retracement back down from the initial, this is the higher MSL. Higher MSL, which tu nombor 3 yang ni. Okay. Higher MSL is also represent the retracement back down from initial. Typically, if the price are moving upward with strength, the retracement will be about 50% of the range. Okay, this is previously mentioned point. The buyer and seller take pause and try to decide what to do next. As you can see in this example, the main candle bodies of the MSH found support at 50% retracement pivot. Okay, the main candle body of the MSH. Kita tengok MSH yang ni. Yang ni, oh okay, yang ni kot MSH. Yang ni, sorry. Yang ni adalah MSH. Dia support, dia punya jumpa support dekat 50%. Okay. After the third candle of this MSL as close, we have first indication, MSL have close, first indication of trend reversal from short to long. Third candle. 1, 2, 3. Sini lah. So maksudnya sini semua dah kira confirm uptrend lah maksudnya. Okey, peningnya saya ni. Siapa boleh tolong fahamkan ni? Yang saya faham ni senang, yang ni senang. Kalau dia naik, turun, ini break ni, yang ni saya faham macam biasalah. Okey. Ini 1, 2 sorry, ini ialah 1. Ni kalau elite wave ni 1, ni 2 kan? Okay, tapi kalau dalam carta tadi tu yang 2 ni kat sini, yang 2 ni tadi ni. Okay, dia pakai 1, 2 lah. Okay, 1, 2, okay, 3. So kalau break 2 ni, so itu confirm lah uptrend. Okay, yang ni saya faham lah, tapi yang dia cerita ni saya tak faham. Okay, yang dia cerita ni saya tak faham. Siapa yang boleh fahamkan ni? Point 2 ni saya faham. Yang sini je saya tak berapa faham apa benda yang dia cerita ni. Yang candle-candle ni. Okay. Yang point 2 ni yang ni clear lah. Okay, registration. Okay. Of the trend reversal is important to understand the three concept: indication, confirmation and registration. Registration tu yang ini. Ini registration. Dia nak naik tu. Okay, patutnya indication dengan confirmation ni, ini mesti kat kawasan ni juga, kan? Okay, tak apa, kita baca terus ya. Okay, this is the end of the next advance. Okay, once price retrace to 0.3, and once we see them pivot and move up on up, we can use the Fibonacci target to estimate where the top of the next wave will be. The calculation is easy. Take the range of the seed wave, which we already know is 1.21 multiplied by 1.618 to get 56.5. The target, and that is the target for the growth of the next wave up. As you can see, price rose exactly to that target before falling back. Okay, dia naiklah sampai 1.61 Fibo lah. Okay, naik, turun dan dia naik sampai 1.61 Fibo. Okay, so this okay. Was an ideal example
On any given day in the market, the trading actions in such that you rarely witness a retracement to exactly 50%. Maksudnya kadang-kadang bukan senang nak dapat retracement 50% of the previous wave, followed by a growth to the exactly 1.618 of that wave. But you will find that in strongly trending market, this ideal is the rule more than it is the exception. Shortly, I will take you through some trades that are not quite as ideal. So maksudnya, kalau trending market, mungkin boleh sampai kepada 1.618 ni. Okay. Dan retrace dia pun mungkin dekat 50%. Tapi kalau dia tak trending market, dia mungkin retrace ke bawah sampai 23%. Tapi tak jadi juga. Okay. Contoh kalau kat sini kita tengok Fibo. Okay. Fibonacci. Okay. Kan Fibonacci. Okay. Ada retracement dia. Dia boleh turun sampai 6. Okay. 78. 61, 50, okay, 38, 23. Selalunya kalau 23 tu patutnya dia dah boleh naik balik lah. Tapi kadang-kadang dia dah tunggu 23 pun dia turun lagi sampai dah kosong. Kan? Jadilah macam hari tu saya beli Abi. Dah turun 23. Tapi ingatkan dah 23 tu dah okey. Rupanya turun lagi sampai dah bawah lagi daripada permulaan kenaikan dia. Sebab apa? PP pada 12 sen. Okay. Dia punya private placement dia pada 12 sen. Kadang-kadang bila dah masuk tu technical habis lah. Okay, technical pun ke laut. Okay, alright, dah hampir pukul 10. Ada soalan tak? Hampir pukul 10 ni. Saya rasa kita akan habis pada muka surat 23. So lepas ni kita akan sambung balik dekat sini. A word about pivots ni. Okay, so yang ni ialah pada hari ni adalah 31 bulan 8. Okay. Okay, ada soalan? Okay, ada soalan tak? Doc, Ya. this is Rusia. This is my first class. Was invited to join. So how often do you do this class? Normally dulu kita orang nak buat weekly, tapi itulah kadang-kadang time commitment tu kan. Okay, so that means you will email lah whenever you. Ya, saya akan email lah insyaAllah. Okay, kalau maksudnya kalau saya free je kan macam ni kan, free kan, so saya akan email lah. Tapi selalunya saya dah letak ni pada hari Selasa. Sorry, hari Rabu Sekejap tengok kalender saya. Kalender selalunya saya dah ada tu, tapi bila ni dah pukul Selasa. Memang saya letak Selasa. Minggu depan pun patutnya Selasa. Tapi kalau ada tiba-tiba, yelah, ada something kan, ni saya tak dapat nak ni dah. Okay? Okay. Ini cuma sharing knowledge sharing. Saya pun sebenarnya cuba memahami. Dan bila saya baca balik ni, kadang-kadang baru saya tahu saya silap kat mana. Okay. No, cuma bagi saya buku tu I just got the email today. So buku tu I tak baca pun. So that's why maybe difficult to understand. So tak apalah, now that I have the book, so at least I can read and then. Tapi saya pun baru nak baca juga. Saya sebenarnya buat benda ni untuk saya baca. Sebagai saya punya motivasi untuk bacalah. Trading style orang lain lah. Ada banyak buku lagi ni. Ada banyak buku lagi yang saya nak katamkan, tapi saya akan katamkan bit by bit lah. So maksudnya by group lah, by group. Contohnya this group habiskan satu buku ni, lepas tu habis buku ni dan buku lain. Contohnya macam tu lah. Sebab apa, kalau dalam akademik kita kurang sikit teknikal ni. Kita tak pergi kepada teknikal, jadi saya kena buat sendiri lah ni. Teknikal ni kena sendiri belajar dan sendiri self learn lah. Selalunya kita fundamental saja dalam akademik. So nak berubah angin sikit. Okay. Oops. Okay, ada lagi yang lain-lain soalan? InsyaAllah lah kalau boleh konsisten kan. Saya tahu ramai yang sibuk. Cuma saya nak motivasi, nak habiskan je dan nak memahami je lah.
perkara yang trader-trader luar ni. Okay, trader-trader luar ni. Sebab saya punya, masa saya trade, saya memang raw je. Tak macam diorang ni, very detail. Okay, saya raw je. Sebab tu saya, bila saya pakai yang seed saya tu, saya tak cukup pun 8 candle. 8 ke 13 candle tu. Rupanya ada sebab kenapa dia pakai 8 ke 13 candle sebagai Fibonacci punya rules lah. Mungkin lah kot. Saya pakai masa tu janji dia naik turun, ambil low dengan high, itu sebagai seed saya. The first seed of wave kan. Tapi sebenarnya dia orang tengok lagi. Yang tu saya nampak lah. Yang keduanya ialah bila masuk tu. Kadang-kadang saya main masuk dululah. Macam dia ni, dia akan tunggu registration. Iaitu selepas break break 2. Okay, break 2 tu. Iaitu dia akan tunggu sampai sini baru dia masuk lah. Yang ni. Okay. So, itu dia panggil registration. Okay, so dia akan tunggu sini baru dia masuk. Kita kadang-kadang kat sini dah masuk dah. baru baru je dia turun, dia dah nampak sikit kan, kita dah masuk. Okay, tapi dia orang ni tunggu betul-betul market structure tu dah registration untuk uptrend. Okay, barulah dia masuk kat sini. Okay, kita kat sini dah masuk. Hari tu pun macam contohnya saya masuk AV tu ialah kat sini. Masa tengah retrace. Kan? Patutnya kena tunggu dia pecah dulu baru lagi cantik. Okay, tunggu dia pecah. Kalau kita retrace ni risikonya lah dia akan terus, dia tak jadi pun trend, uptrend dia tak jadi. Okay. Okay. Ada tak lagi soalan? Doktor nak tanya, time frame yang sesuai berapa doktor sebenarnya? Daily ke, hourly ke? Time frame tu bergantung kat you. Kalau you jenis yang untuk swing ke intraday ke, intraday kena tengok 15 minit you boleh tengok kan. So kalau you tengok yang untuk swing kan, you boleh pakai daily lah. Daily. Tapi kalau you intraday, you memang kena, you mula-mula you kena tengok overall structure. Okay, structure memang you kena tengok. Yang ni lah structure macam ni lah. Kan? Structure tu you kena tengok. The structure tu. Okay, structure ni yang penting lah ni. Ni structure, overall structure kena tengok. Dia ni structure ni uptrend ke, downtrend ke, sideway. Okay. So structure mesti tengok. Lepas tu you nak masuk time frame macam mana pun terpulang kat you. Sebab you dah tahu dah the overall structure macam mana. Okay. Sebab apa, kalau you intraday dah tentu you kena tengok yang rendah kan, untuk masuk dan keluar. Okay. So you pakai, kalau macam intraday lah, kadang saya pakai sampai 15 minit. 15 minit. Sebab apa, saya nak tengok bila dia orang dah nak start jual lah. Sebab apa, kalau you pakai intraday kan, you intraday, contoh you buka yang ni kan. Okay, you dah tengok dia punya ni, yang ni kat sini dia dah start, apa dia? Stokastik dia dah macam nak reverse kan. So mungkin kat sini dah boleh ambil untung lah. Okay, kalau you intraday. Yang ni pakai 1 jam. Kalau you pakai 15 minit contohnya. Ini dah nampak dah ni. Dia dah turun dah. Kat sini. Okay. So you kalau you beli daripada, ni berapa hari 30 Ogos. Oh tak, ni cuti semua ni. Ini 20, ini bila ni? Ini 26 Ogos. Okay, dia breakout ialah pada 30 Ogos. Semalam lah. Okay, dah ada naik. So kat sini dia dah start jual lah. So you dah tengok sini dia dah nampak. You dah nampak dia nak reverse ke bawah lah. Okay, so dia bergantung lah. Kalau you tengok daily, lain lah. Okay, you tengok daily lain. Okay. Kat sini dia tak tahulah sama ada you nak hold lagi ke tak ni. Tapi dah tinggi dah naik ni. Ni contoh bintai lah bintai. Yang ni DPIH, AYS. Ni semua yang naik-naik ni. Yang volume tengah masuk. FGV. Okay. Ni. Okay.
Saya rasa tu terpulang kat you punya trading style lah. Okay. Apa-apa hal pun you kena tengok juga yang weekly. Weekly tu you nak tengok support dan resistance dia kat mana. Okay. Weekly. So you nampak lah. Okay, kalau weekly ni kalau tengok, kita boleh nampak tak dia punya resistance kat mana nanti. So nampak kat sini macam resistance lah ni, kawasan ni. Okay. Kawasan-kawasan ni macam resistance lah, nampak kan kat sini. Sini. So ini adalah resistance kan. Lebih kurang lah. Orang sebab tu dia take profit dah ni. Ini memang resistance lah, nampak dia naik tu, naik tak lepas, naik tak lepas. Naik tak lepas. Ini mungkin terlebih sikit kan. So mungkinlah inilah resistance. Okay, tapi kalau dia dah break tu mungkin dia boleh naik lagi dah. Tapi bintai ni sejarah dia kalau dia jatuh tu memang cantik lah. You boleh tengok lah kalau weekly you boleh nampak lah macam mana dia punya sejarah dia tu. Okay, ada soalan lain? Esok bursa buka kan? Makan kek sekejap. Azwa abang ada? Ada tau. Yang pentingnya try implement Fibo tu, mungkin ada ramai yang tak tahu cara penggunaan dia dalam chart Econ Pile. Econ Pile? Nah. Econ Berhad. Econ Pile Holding Berhad. Macam mana eja dia? ECON. Oh, dia bukan. Sekejap. Ini indeks memang tak keluar. Econ Pile Berhad, ya. Dalam daily dengan 4 hour pun semua breakout. Oh, dia ada 3 minggu dia naik dah ni. Ni dah breakout MA50. Dah breakout MA50. So kalau kita nak tengok ni, okay, kita nak tengok ni ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey dah, ini dah cantik ni. Okay, ini dah cantik ni. Kalau kita buat Fibo, okay, let's say lah sampai sini. Okay, kita target, next target is 44 sen setengah, 44 sen. Fibo tu drag daripada atas ke bawah ke bawah ke atas tu. Ini Fibo enhancement, so dia daripada bawah ke atas. Ini Fibo enhancement. Tapi yang ni tak ada, okey lah, dia tak ada retracement. Dia retracement dia kecil sangat. Okey, bolehlah retrace sampai 78 je dia retrace ni. Nampak dia naik, dia turun sikit je. So dia tak ada retracement, tapi kira maksudnya kalau lah let's say dia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Kalau dia sampai 13 ke, okay, mungkin dia akan retrace lepas tu. Kan? So kalau lepas retrace dan dia pecah balik, contohnya yang ni, kalau dia pecah balik dekat 41 sen setengah ni, dia boleh pergi kepada yang ni. Apa nampak, tak nampak gambar lah ni. Asal dia warna kuning. Kuning pula dia dah. 1.61.
Okay, dia akan jadi 46 sen. Okay, so target lah 1.61. Tapi yang ini yang penting ni, kita nak cari dia punya seed dia dulu. Seed dia kat mana? Okay. So dah dapat seed, ini satu. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan, you akan cari mana boleh Fibo, bukan Fibo, Elliott Wave. Okay, yang ni. Okay, kita nak cari yang pertama tu. Dia kat mana? Okay, dia sampai sini. Lepas tu dia bersada, retrace. Dia akan jadi sampai ke sini, 3. Retrace balik. Macam tu lah. Lebih kurang lah macam ni. So sekarang ni kita nak cari yang satu ni dulu. The seed tu. Benih dia. So benih dia lepas tu bawa turun. Tapi kita macam bintai tadi dia terus naik. I have a question, Doc. Knowing that our Malaysian stock, the fundamental, is a bit, I think, not that strong, and then it always affected by maybe political news, things like that. So how effective is this to kita punya stock? In terms of accuracy, I mean, have you tried using it and whether it is like 80% accurate ke, 50% accurate ke, that kind of thing? Kalau ada news macam politik ke apa semua tu dah semua tak boleh pakai dah. Fundamental pun tak boleh pakai, technical pun tak boleh pakai. Sebab apa? Sentimen lagi kuat lah. Contohnya tiba-tiba ada news macam hari tu Sheraton Walk kan, berapa bilion kan terus hilang daripada market. Tapi yang masa time Tan Sri Muhyiddin turun tu tak teruk sangat lah. Tapi ada efek jugalah kan. Tak teruk sangat lah sebab dia smooth, transition tu smooth. Okay. Tapi memang tak boleh pakai. Bila time jadi macam tu kan, memang kita punya ni analisis tu boleh campak lah maksudnya. So tak jadilah. Technical ke, fundamental lah cantik, tapi because of the news apa semua, the sentiment tu lebih kuat. So yang itulah masalahnya. Saya pun macam tu juga, sama je. Market ni very dynamic. So kalau nak mudah tu, memang kena jaga money management lah. Money management kena jaga bahawa kita tak risau lah. Okay, kita jaga kat situ. Yang tu je masalahnya. Macam tadi ada yang share dekat group kan. Kita cakap kalau ada buat pakai sebenarnya you tak tahu market tu macam mana. Memang kita tak tahu pun market tu akan jadi apa. Betul tak? Kita pun tak tahu besok tiba-tiba ada announcement ke apa ke yang mengatakan apa ni. So memang kita tak tahu. So kalau kita tahu semuanya, dan sebab tu you all in semua tu kan. Bila all in tu jatuh sikit pun kita dah rugi banyak. So is very important lah bagi saya dah. Tapi kadang-kadang saya pun terjebak juga, ikut juga emosi, ikut juga tamak. Okay? Ketamakan tu kita masuk besar. Sebab apa? Kita ingatkan untung besar, tapi kita lupa yang kita pun boleh rugi besar. Okay, tapi your question is very relevant. Okay, our market right now is not stable because of political. Kita tak stable sangat lah. Macam tu je lah. Political is very important Tapi saya selalunya tak nak komen political punya ni dalam media. Saya tengok market je. Saya akan bagi tahu market je. Saya tak nak. Saya bukan political science kan. Jadi saya tak nak komen sangat lah tentang politik. Tapi apa-apa pun politik akan memberikan kesan yang banyak lah kepada market. Sebab apa? Contohnya, if our political is stable,
Okay, foreign investors ke apa, they will be pouring into our country, kan? Pouring in and then they want to invest in our country and so on. Kalau dia orang dah start keluarkan duit je, itu yang kita punya market pun tak cantik sangat lah. Sebab apa? One of the yang membuatkan market kita makin naik ialah this foreign investor jugalah. Sebab dia orang masukkan duit kan, banyak kan. So market akan naik lah. Okay. So political is very important lah. But I agree lah dengan you. Kadang-kadang bila dah masuk-masuk tu tak boleh pakai pun, accuracy dia tak ada accuracy lah bagi saya. Tak ada lah, 80% pun tak ada. 0% terus. Tapi sebab tu kita kena jaga on the risk lah, risk on the market risk tu. Because market risk ni kita susah nak handle market risk ni. Benda-benda yang kita out of our ni lah. It's not the company risk. Okay, company risk is the alpha tu. Beta ni is the market risk lah. Market risk ni memang susah lah nak ni. So how to deal with market risk is your portfolio lah, portfolio management. Okay, ni ada questions? Dah pukul 10 suku ni. Saya tak nak ambil masa you all banyak-banyak. Nanti kan nak tidur. Tak ada Okay, kalau tak ada saya ucapkan terima kasih. Okay, sebab sama-sama lah saya membaca buku Michael Jardine ni. Memang ramai yang tak kenal Michael Jardine ni. Tapi saya dapat tengok dia ni, dia kaitkan dengan Fibonacci, jadi sebab tu saya cuba nak pakai Michael Jardine ni. Sebab Fibonacci ni is very strong matematik punya ni lah, matematik punya ratio. Okay, so with that kita tutup majlis kita yang tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan ataupun minggu seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Dia bukan nak jual pada orang kaya. Thank you, Doktor. Thank you, Dok.